Kita ke negeri di bawah bayu, kempen derma darah dan gerai jualan antara tumpuan pengunjung sempena sambutan Wesak di Sabah. Perinciannya kita terus bersama Suaran Shah. Silakan. Baik, terima kasih Sahih. Seperti perayaan lain di Malaysia, sambutan Hari Wesak turut dimulakan dengan upacara keagamaan dan sembahyang. Di Kota Kinabalu, kru RTM mengadakan tinjauan ke Tokong Buddha Pu Tuo Si Likas. Bagi pengerusi Pertubuhan Agama Buddha Cizi Lim Kota Kinabalu, Jami Chok menyifatkan sambutan Hari Wesak sebagai asas menerapkan keyakinan, kebaikan dan hidup damai serta harmoni sesuai ajaran dan kepercayaan. Wesak Day is also the day all races, the community are to unify the community, right? You can see Sabah is a different scenario. You can see all the races, irrespective of their religion, they all come here together, doing good deeds, and giving charity. Kali ini, sambutan berkenaan juga membuka peluang kepada penjajah kecil tempatan untuk sama-sama menjana pendapatan melalui pembukaan gerai jualan makanan dan produk kraft tempatan. Turut diadakan kempen derma darah dengan kerjasama Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth II yang menyasarkan kutipan 150 unit darah. Sejak pelaksanaannya pada 2021, program Seeds Spirit Revival SSR berjaya mengumpulkan 164 jenis benih tumbuhan asli. Ia melibatkan 59 jenis buah-buahan, 69 jenis herba dan 36 jenis padi tempatan. Sebahagian kecil daripada koleksi benih ini, terutama tanaman padi, disimpan di Pusat Penyelidikan Pertanian Tuaran, manakala selebihnya ditanam di Taman Pertanian Sabah Tenem. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan memberitahu demikian ketika berucap melancarkan program SSR sempena Pesta Keamatan dan Hari Biodiversiti di KDCA Pinampang. Program SSR dianjur untuk mengenal pasti, mengumpul benih-benih atau bahan tanaman asli yang semakin terancam sama ada tanaman makanan atau ubat-ubatan tradisional agar dapat dipelihara kembali. SSR dikendali Jabatan Pertanian Sabah dengan kerjasama Pusat Biodiversiti Sabah. Hutan Paya Bakau kini berdepan ancaman kemerosotan fungsi dan keutuhannya akibat tuntutan pembangunan dan ekonomi. Menyedari hakikat itu, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK mengambil inisiatif memperkasa semula kepentingan hutan Paya Bakau di kawasan takbirannya. Ikuti laporan wartawan Alicia Ornella Michael sempena sambutan Hari Biodiversiti Sedunia 2024. Bertemakan Be Part of the Plan, sambutan tahun ini jelas menuntut komitmen semua pihak dalam memastikan kepelbagaian hayat terus dipelihara. Antaranya hutan Paya Bakau yang merupakan salah satu ekosistem pantai yang memainkan peranan penting melindungi alam sekitar daripada bencana alam. Ia adalah benteng semula jadi yang menstabil dan melindungi persisiran pantai, tebing sungai dan muara daripada hakisan tanah. Hutan Paya Bakau juga berfungsi sebagai habitat semula jadi spesies flora dan fauna. Justru bagi melestarikan fungsi tersebut, DBKK mengambil langkah proaktif memelihara hutan Paya Bakau di Kampung Darau Wetland Eco-Tourism. Ia melibatkan penanaman 2,000 pokok bakau menerusi program Local Agenda 21 LA21. Program ini dijayakan dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar dan beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO serta komuniti setempat. Untuk memastikan pokok bakau yang ada di sepanjang Sungai Darau ini, yang panjangnya lebih kurang 7 km, terpelihara dan kekal, sebab kita tidak mahu jika tidak ada aktiviti penanaman ini pada suatu hari nanti pokok-pokok bakau berkurangan dan pupus. Kita akan membuka satu ekosistem tu kepada hidupan-hidupan yang mungkin ada yang dalam situasi yang terancam. Jadi dengan penanaman ini mungkin kita akan memberi satu nafas baru kepada kehidupan-hidupan di kawasan Paya Bakau ini lah.
Usaha di BKK ini turut disambut baik pengusaha pusat pelancongan ini sebagai sokongan kepada program pemeliharaan yang sedang dijalankan di sepanjang Sungai Darau. Kita telah menanam lebih kurang dalam 10,000 lah. Sekarang sudah pokok sudah besar, jadi kita sudah anggarkan lebih kurang dalam 80% hingga 90% yang kita tanam berjaya, dan pokok itu pun sudah tumbuh besar. And then kita boleh nampak banyak juga hidupan liar. Program ini turut memberi pendedahan kepada para peserta mengenai kepentingan hutan paya bakau. Dia dapat beri habitat kepada haiwan hidupan laut yang kecil macam udang, ketam yang di sana. Jadi pada masa yang sama dia mengusahakan ekosistem lah. Jadi dia punya rantaian makanan tu tetap bersambung. Jadi dengan adanya paya bakau juga kita dapat menghalang hembusan tanah di tepi sungai. Jadi dia tidak ada banjir lumpur begitu. Alam sekitar dan harus kita menjagainya. Ia juga sangat penting kepada hidupan liar. Karena hidupan liar tinggal dekat pokok bakau juga dan juga dalam air. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. DBKK telah membuktikan komitmen mereka dalam memelihara ekosistem hutan paya bakau di kawasan ini. Anda bila lagi? Alicia Ornella Michael, RTM. Susulan tular di media sosial, sebuah kedai runcit di pedalaman didakwa menjual paku simen dengan harga 20 sen sebatang. Pemilik kedai diberi notis pengesahan maklumat barangan. Pemilik kedai juga diberi tempoh 2 hari untuk mengemukakan semua dokumen berkaitan pembelian paku simen kepada KPDN. Ketua Penguatkuasa KPDN Sandakan Azdi Zukri John berkata, KPDN akan terus melakukan pemeriksaan terhadap premis perniagaan sekaligus memberi kesedaran kepada pengguna mengenai tanggungjawab membuat aduan sekiranya berdepan salah laku peniaga. Sekiranya ada ternampak ataupun melihat harga barangan yang mahal, jangan viralkan. Tolong jangan viralkan sebab bila viral, kita takut bukti itu akan dihapuskan. Kita ada saluran aduan yang rasmi melalui WhatsApp, melalui web. Bolehlah guna medium tersebut untuk buat aduan yang rasmi, dan kita akan datang dengan tim untuk siasat, dan sekiranya ada kesalahan dan kita akan terus ambil tindakan. Beliau ditemui media selepas operasi pemantauan di sekitar Botition, Paitan. 5 kompaun dikeluarkan dalam operasi ini membabitkan 4 kesalahan gagal mempamerkan tanda harga, manakala 1 kesalahan penggunaan alat timbang yang tidak ditentusahkan untuk tujuan perdagangan. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah menghargai peranan media menyebar luas program memperkasakan budaya dan seni di negeri ini. Ini kerana kebudayaan dan kesenian berperanan penting melahirkan modal insan berhema dan bertamadun pada masa depan. Pengarah JKKN Sabah Jasmi Rasid berkata pihaknya juga akan terus bekerjasama dengan pengamal media bagi memperhebat usaha mempromosikan seni dan budaya di Sabah ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis santai retro bersama media JKKN Sabah di Kota Kinabalu. Selain mengeratkan hubungan silaturahim dengan pengamal media, program itu juga secara tidak langsung memudahkan pelaksanaan pelbagai program budaya dan seni demi kebaikan bersama. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi dalam Berita Wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Sahi, silakan. Baik, Soran, terima kasih.